Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini saya Teknologi Dr. Haji Zurwanas bin Muhammad akan membentangkan satu kertas kaji yang bertajuk Pelaksanaan Work-Based Learning WBL Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik Perubatan dengan kepujian bersama industri. Satu kajian kes. Bersama saya adalah penyelidik, 4 orang penyelidik, iaitu saya yang kedua Dr. Hajiah Puan Rusmiha binti Wan Omar, Puan Nurul Huda binti Muhammad Saleh dan juga Profesor Media Teknologis Dr. Saiful Nizam bin Putih yang melaksanakan kajian berkaitan dengan WBL, di mana kami telah pun mendapat grant daripada KPT di bawah FRGS. Dalam perbincangan kita hari ini saya akan menerangkan 5 topik utama, iaitu pertama pengenalan WBL, kedua kajian kepustakaan, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis data dan yang kelima kesimpulan dan cadangan. Baik, pengenalan kepada WBL. Pembelajaran berasaskan kerja ataupun PBK merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran teori dan amali secara serentak agar pelajar yang menjalani kursus yang membabitkan PBK boleh memperolehi kemahiran insaniah yang diperlukan oleh majikan pada masa kini. Dalam kajian saya ini kita berfokuskan kepada PBK yang dikenal juga sebagai WBL. Selepas ini saya akan membentangkan dalam WBL, Work Based Learning lah, yang ni. Di dalam pengurusan WBL di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, program ini bermula daripada tahun 2009 lagi hingga 2014 di bawah program Diploma Lanjutan Kejuruteraan Elektronik Perubatan. Seterusnya pada 2014 hingga sekarang lah di bawah program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Perubatan, di mana dalam program ini ada satu wording yang sangat-sangat popular sekarang ni, iaitu Work-Based Learning, yang digembar-gemburkan sebagai program yang berjaya di peringkat politeknik. Alhamdulillah, kita telah pun melaksanakan kajian ini bermula tahun 2020 sehingga sekarang ini di peringkat akhir. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan berkongsilah pada hari ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, objektif kajian ini ialah yang pertama untuk menghasilkan kerangka pelaksanaan WBL, dan yang kedua untuk mencapai persetujuan pengesahan elemen-elemen penilaian oleh pakar WBL. Untuk maklumat tuan, bahawa dalam kajian ini kita telah pun melaksanakan kerja-kerja kajian secara detail terhadap pelaksanaan WBL yang telah pun mengambil masa 12 tahun sekarang ni, sehingga sekarang lah. Hasil daripada kejayaan yang telah pun dibuat oleh pihak program dikenali sebagai BEU. Sehubungan dengan itu, satu model telah pun kita garapkan di dalam kajian ini. Kita melihat kepada apa yang telah dilaksanakan di program BEU. Untuk maklumat, feeder kita datang daripada pelajar politeknik, yang mana pelajar politeknik selama dalam program diploma selama 3 tahun telah pun mengalami satu pengalaman industri selama 6 bulan di peringkat diploma. Seterusnya, pelajar-pelajar kita telah pun melalui satu lagi proses work-based learning selama 1 tahun di industri, iaitu 2 semester di penghujung semester di Ijazah Sarjana Muda. Jadi dengan erti kata lain, bila berada di industri melihat bahawa kita ni telah pun mencapai satu employability yang sangat tinggi, dan juga telah pun digembar-gemburkan sebagai pelajar yang mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran yang jelas di peringkat kerja sebenar. Sehubungan dengan itu, beberapa penyelidikan kita telah lihat bahawa kepentingan WBL dan juga keperluan untuk membangunkan satu kerangka melalui beberapa kajian di peringkat dalaman dan juga peringkat luar negara. Kita melihat bahawa kemahiran dalam pelaksanaan WBL ini memberi satu kemahiran insaniah yang diperlukan oleh majikan pada peringkat industri. Manakala kerja yang dilaksanakan di WBL itu sendiri merupakan kerja sebenar di peringkat industri. Selain daripada itu, pelajar juga diberi pendedahan yang jelas bagaimana pelaksanaan di peringkat industri yang membolehkan mereka mendapat pengalaman dan juga kemahiran sosial semasa berada dekat industri. Dan seterusnya, kita dapat mengurangkan ketidaksepadanan kemahiran dalam menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengalaman praktikal. Dan secara tidak langsung kita katakan bahawa daripada dapatan kajian kita melihat bahawa dengan adanya WBL ini dapat menghasilkan pengalaman sebenar di tempat kerja. Untuk makluman tuan-tuan, kajian yang kita laksanakan ada 2 fasa utama, iaitu fasa pertama adalah
kita menganalisa data-data pemantauan WBL 3 kali yang dilaksanakan setiap semester dan sebanyak 3 kohort kita mengambil data. Di dalam proses penganalisaan itu kita dapat merangka membina satu kerangka penilaian pemantauan WBL. Dan yang kedua, pada fasa yang kedua kita melihat kepada sesi temu bual bersama dengan pakar industri dan juga kita melibatkan juga bersama dengan pakar-pakar akademik WBL daripada pihak universiti dan juga pihak politeknik sendiri. Jadi secara langsung dalam fasa 2 tu kita cuba melihat kerangka-kerangka yang ada yang boleh membantu dalam membangunkan elemen-elemen penilaian. Untuk maklumat semua, dalam 12 tahun kita melaksanakan pelaksanaan WBL ni, kita telah membangunkan elemen-elemen penilaian. Cuma dalam kajian ini kita nak buat pengesahan atau ada tak elemen itu bersesuaian dengan keperluan dalam industri. Daripada kajian yang kita buat dan analisa yang kita perolehi, kita dapati kita telah pun merangka satu kerangka pelaksanaan WBL yang diperolehi daripada proses pemantauan WBL sebanyak 6 kali dalam 1 tahun pengajian, di mana kita telah pun mengambil kohort pelajar seramai 90 orang pelajar dan juga 45 orang mentor untuk menjayakan proses analisis data kuantitatif. Seterusnya, analisa data kualitatif kita mendapat kerjasama yang sangat bagus daripada pihak industri seramai 4 orang dan 3 orang daripada akademik untuk melihat pada tema-tema yang membantu kepada penilaian elemen-elemen yang ada dalam WBL. Alhamdulillah, analisis temu bual telah pun kita laksanakan. Daripada analisa yang telah pun kita buat, kita memperolehi kerangka penilaian pemantauan dan juga pelaksanaan di peringkat WBL, di mana dapatan laporan penilaian WBL setiap semester dapat dianalisa dan maklum balas dapatan penilaian boleh diterjemahkan mengikut tahap penilaian pengetahuan dan juga kemahiran bergantung kepada penilaian item. Dalam kerangka penilaian tersebut, kita dapati bahawa inilah salah satu daripada kita panggil framework for cohort analisis. Analisis satu, di mana kita telah menunjukkan bahawa di dalam pelaksanaan WBL ini satu proses meletakkan pelajar-pelajar di industri mengikut kepada mentor yang ada. Jadi inilah satu model yang telah pun kita hasilkan yang menunjukkan bahawa inilah proses pelaksanaan WBL di hospital besar kerajaan. Okey, perkara yang kedua yang kita dapat lihat daripada penilaian oleh mentor dan penilaian oleh kendiri pelajar, hasil temu bual bersama pakar industri dan akademik telah mengesahkan bahawa penilaian item WBL dapat diterjemahkan melalui 12 elemen penilaian mentor dan 15 elemen penilaian kendiri yang mana di dalam penilaian tersebut akan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku pelajar BEU semasa dalam pelaksanaan industri. Justru itu, kalau kita kodkan dapatan daripada pakar industri, yang pertama kita boleh katakan bahawa pengalaman kerja sebenar ataupun real work experience. Yang kedua adalah kompetensi mentor, yang mana mentor mempunyai pengalaman yang luas daripada menguruskan hal-hal berkaitan dengan peralatan medical electronics, dan juga pelajar mempunyai term yang baru saya dapat, iaitu ready to works ataupun boleh pekerjaan yang tinggi. Jadi pelajar-pelajar kita memang kebolehan dalam memenuhi keperluan di hospital. Daripada pakar akademik pula, kita melihat kepada hubungan kolaboratif pintar ataupun smart kolaboratif yang memberi poin kepada politeknik dan juga industri untuk berkolaborasi bersama dan beri manfaat kepada akademik dan juga pelajar. Dan seterusnya kepada pelajar memberi sokongan pembangunan soft skill yang tinggilah. Pelajar kita didedahkan dengan senario kerja sebenar dalam 1 tahun berada dekat industri. Dan kalau kita lihat kepada kepentingan kurikulum, dia menjurus kepada kurikulum mood industri. Seterusnya kita melihat kepada elemen penilaian oleh mentor dan juga penilaian kendiri oleh pelajar. Alhamdulillah, selama hampir setahun kita membuat penilaian terhadap proses-proses yang dibuat dalam membentuk elemen-elemen yang ada. Kita bila bersama dengan pelajar, bersama dengan mentor dan bersama dengan pengurusan di industri dan juga akademik, kita dapati bahawa elemen yang telah pun kita garap dalam 12 tahun ini merupakan elemen yang sangat bersesuaian dalam proses untuk menilai pelajar semasa berada dekat industri oleh mentor dan oleh pelajar itu sendiri pada setiap
kali kita membuat penilaian semasa pemantauan dibuat di industri. Jadi dengan ini kita dapati bahawa elemen-elemen ini merupakan kayu ukur kepada kemenjadian dan penghasilan employability yang tinggi terhadap pelajar-pelajar WBL di industri bidang elektronik perubatan. Secara rumusannya, saya dapati bahawa WBL ini adalah salah satu daripada kaedah pembelajaran yang berstruktur dan berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran dalam aspek pendidikan yang melibatkan diri secara serius dengan tuntutan ekonomi, sosial dan pendidikan zaman kini merujuk kepada keperluan bidang kejuruteraan elektronik perubatan di hospital. Jadi nilai tambah keberkesanan dalam pembelajaran berkonsepkan WBL ini adalah daripada segi pensijilan dan juga pengiktirafan daripada pihak industri terhadap kebersediaan pelajar untuk bekerja, atau dengan istilah lain kita sebut sebagai pelajar ready to works. Alhamdulillah. Jadi dalam sesi yang ada pada pelaksanaan WBL selama lebih kurang 12 tahun, berkesempatan jugalah saya berada bersama dengan pihak JPPKK untuk mewawarkan berkaitan dengan pelaksanaan WBL di Politeknik melalui TV1 pada 2018 yang lepas lah tentu. Dan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang ada lagi beberapa perkara yang kita akan tunjukkan lagi keberkesanan pelaksanaan WBL ini membolehkan keperluan di industri kejuruteraan elektronik perubatan di semua hospital dapat disumbangkan dengan baik oleh Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan yang terakhir saya tunjuk kajian-kajian yang dibuat di peringkat international dan juga nasional lah berkaitan dengan WBL. Saya sudahi pertanyaan saya yang ringkas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jika ada tuan-tuan ada persoalan berkaitan dengan WBL dan juga info yang ada, dipersilakan. Sekian, terima kasih.